Program ini diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Safura Muhammad yang akan membuat perkongsian yang bertajuk Pembangunan Tapak Semayan Benih Hutan Paya Laut bagi Program Pemeliharaan dan Pemindahan Teknologi dan Ilmu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya kepada semua pakar jemputan kita, partisipan, dan saya juga ingin mengalu-alukan kedatangan daripada wakil MNS Cik Habibun. First time saya berjumpa Cik Habibun ni. Okey, dan juga Tok Ketua Cik Aidil. Okey, untuk sesi perkongsian bagi sub-projek kedua ni, sekejap saya share slide. Saya ada slide. Sekejap. Boleh nampak ke? Sekejap dia nak pergi ke slide yang pertama. Nampak betul. Boleh nampak slide? Okey, boleh. Alright. So untuk sub-projek kedua ni, kita daripada kita mengetahui tentang pemeliharaan hutan paya laut yang telah dikongsikan dengan cara yang amat menarik oleh Prof Fadil tadi. Saya rasa tak sah lah kalau kita tak pergi to the ground. Maknanya macam mana kita nak mewujudkan pemeliharaan tersebut dengan cara membangunkan tapak semayan anak benih hutan paya laut. Jadi untuk itu tim kami daripada sub-projek 2 akan cuba berkongsi maklumat dan amat mengharapkan kerjasama daripada tuan-tuan perempuan semua, adik-adik, kakak-kakak semua untuk bersama-sama kita berkongsi ilmu untuk sama-sama menjaga dan membangunkan tapak semayan yang sedia ada, yang telah ada di kampus Sungai Timun, dan juga kita akan lebih berwawasan untuk melihat kepada ke mana kita nak pergi lagi, bagaimana kita nak bangunkan lagi tapak semayan kita. Untuk itu tajuk yang kita highlight untuk pagi ini lebih kepada pembangunan lestari. Okey, sebab kita rasa kalau kita ada tapak semayan tapi kalau dia tidak lestari dan tidak memberi pulangan balik kepada ekonomi kita, penduduk tempatan, rasanya tak berbaloi kita buat. Tetapi kita perlu fahamlah apa yang dimaksudkan dengan lestari dan bagaimana kita nak pergi kepada tindakan tersebut. So saya sebagai ketua sub-projek 2, sebab kita ada 4 projek seperti yang telah dibentangkan oleh moderator pagi tadi, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, saya sendiri, dan kita di UTM bertuah kerana kita juga telah mendapat kerjasama daripada Pusat Kajian Samudra dan Pantai iaitu CIMAX daripada USM. So saya akan perkenalkan ahli penyelidik kami, saya sendiri, dan di sebelah untuk gambar ni Dr. Zanaria, tadi dia dah ada perkenalkan diri, juga daripada Fakulti Alam Pena dan UKO, Dr. Nolaila Muhammad Zanuri. Tadi mungkin Dr. Laila dah terkeluar sekejap, dia tak sempat untuk berkenalan. Dan kami dibantu oleh pelajar dan juga ahli penyelidik kami lah, which is Cik Muhammad Suhaizan, pelajar PhD, dan Cik Siti Nabila, tadi ada, saya nampak ada, dan juga Cik Amila Syazwina. Ini semua pelajar seni bina lanskap. Projek ini sebenarnya seperti yang telah beritahu tadi, sepatutnya kita mula daripada tahun 2020, hari itu dah start pergi ke tapak apa semua, tapi disebabkan oleh kekangan kita terpaksalah buat cara begini. Saya juga ingin mengalu-alukan kedatangan semua peserta program, dan saya rasa kat sini ramai yang muda-muda dan bila saya tengok IC masing-masing, saya rasa semua adik-adik je muda-muda, dan rasa seronok lah sebab saya rasa inilah generasi yang akan mewarisi tapak semayan dan juga pemeliharaan hutan paya laut di kampus Sungai Timun. Okey, ini mungkin saya rasa semua orang dah sedia maklum yang projek ni untuk tujuan pembinaan dan juga perkongsian ilmu untuk kita semua.
Dan macam tadi yang Prof Fadil bagi tahu, rasanya kami ni orang yang lebih jauh daripada para peserta yang hari-hari nampak pokok-pokok di hutan paya laut tu, dan harapnya perkongsian ini lebih kepada untuk ke arah yang lebih baik. Mana yang baik kita jadikan sempadan. Okey, dan program utama kita, walaupun program pemeliharaan ini tidak dapat dijalankan secara fizikal, tetapi saya amat merasakan bahawa tidak ada alasan untuk kita kata kita tak boleh berjumpa orang, kita tak boleh keluar daripada kampung, tapi kita masih boleh mengekalkan hutan paya laut kita dengan cara kita sendiri. Jadi nanti kita akan berkongsi sama ada video, slide apa semua ni di dalam dengan kita lah sama-sama sebab grup WhatsApp pun dah ada. So saya amat berharap yang selepas daripada hari ini kita masih akan berhubungan dan masih menjalankan orang kata aktiviti pemeliharaan di Kampung Sungai Timur bersama-sama secara virtual, dan insya-Allah kalau dibenarkan ataupun bila PKP ataupun telah tamat nanti kita boleh mungkin insya-Allah boleh berjumpa. Dan yang projek kedua ni lebih ke arah kami lah sebagai bukan nak kata pakar tetapi mungkin mempunyai ilmu sedikit untuk mencadangkan pelan pembangunan bagi pelan induk tapak sembahyang lestari. Kita panggil lestari lah Kampung Sungai Timur, di mana kita ingin merancang semula susun atur tapak sembahyang sedia ada agar ianya lebih tersusun dan lestari dalam konteks kesemulajadian tapak lah. Maknanya bila kita ada satu-satu tapak sembahyang, kita kena rancang supaya tapak sembahyang tu berfungsi sebaik mungkin dan juga ia akan menjadi mampan untuk pembangunan akan datang. So tak adalah orang kata hari ni buat di sini, besok kita pindah sana pindah sini. So dia akan lebih kekal dan lebih bersifat mampan untuk jangka masa panjang. Okey, dan output projek yang kita harapkan plan induk tadi, cuma pada hari ini kita mungkin tak dapat plan induk yang final lah, lebih kepada kita share dulu maklumat yang kita ada, dan kita juga akan menghasilkan satu bab buku untuk pembangunan tapak sembahyang lestari di Kampung Sungai Timur. Yang ini kita sama-sama akan berkongsi maklumat dan ilmu. So untuk info tentang pemeliharaan ni saya rasa memang banyak terdapat di internet dan semua, jadi saya rasa saya tidak akan pergi lama dekat sini, tapi nanti saya akan share slide ni untuk sama-sama kita baca dan juga inilah. Dan ini pun tadi semua kita dah menjawab soalan tadi tu kebanyakannya dah ada dalam ni, tapi saya sendiri pun masih lagi lambat menjawab dan tersilap because ialah kadang-kadang ilmu ni kita bukan semuanya kita boleh hadam. Jadi saya rasa adik-adik, kakak-kakak semua lagi pakar daripada kami di sini. So kita kena fahamlah ekologi di habitat di paya laut ni. Kita kena lihat secara keseluruhan untuk kita membuat satu ataupun membangunkan satu-satu tapak sembahyang, perlulah melihat kepada ekologi setempat. Jadi ini pun saya ambil daripada internet je, so adik-adik semua boleh cari ni, memang akan jumpalah gambar ni. Cuma apa yang nak di-highlightkan adalah bila kita menanam tumbuhan ataupun menanam semula tumbuhan di paya laut tu, kita perlu melihat kepelbagaian ekologi yang berada di setiap kawasan tersebut lah. Jadi kalau di Sungai Timur contohnya, mungkin ada spesies-spesies yang tidak belum tumbuh, maknanya mungkin telah pupus ataupun sepatutnya boleh tumbuh di kawasan tersebut. So di sinilah kita akan cuba sama-sama berkongsi maklumat untuk kita tanam semula dan juga pelihara agar kita akan mendapat satu ekologi yang stabil untuk Kampung Sungai Timur. Alright, ini pun saya rasa semua dah sedia maklum sebab
kita tahulah hutan paya bakau ni ataupun hutan paya laut, kadang-kadang terminologi hutan paya ni pun perlu dilihatlah sebab biasanya kita panggil paya bakau tapi kita kena tahu dalam paya bakau pun ada lagi tumbuhan yang bukan bakau jadi maknanya untuk di Kampung Sungai Timun mungkin sebahagian tumbuhan ini tidak ada. Jadi kita lihat dan mungkin kalau projek ni kita extend untuk ke muara ke muara Sungai Timun nanti, so mungkin sebahagian daripada tumbuhan yang ada di sini boleh ditanam kembalilah kalau jika ia telah tiada. Tapi itulah macam saya kata tadi, pihak kami ni tak dapat pergi site pergi tapak awal dan buat kajian yang lebih terperinci. Jadi kami amat mengharapkan adik-adik, tuan-tuan, puan-puan semua membantu kami nanti untuk memberi maklumat yang lebih tepat lah jika ada antara ni yang tersilap. So saya akan pergi laju yang di sini sebab saya rasa ini sorry. Sorry dia kenapa dia patah balik ke belakang sekarang ni you all dah nampak di muka surat gambar apa slide yang ada pemeliharaan hutan paya laut. Okey. Sebab saya tu tak tahu macam dia boleh pergi patah balik ke belakang. Alright. So yang ini saya akan skip sebab saya rasa maklumat ni boleh kita dapat nanti saya akan share. Cuma yang saya nak highlight di sini adalah jika kita ada satu tapak semayan yang lestari untuk pertumbuhan hutan paya laut ni, ianya secara tidak langsung bukan saja boleh menyumbang kepada faktor komersial which is kita jual kan, kita boleh jual dan juga kita boleh tingkatkan juga aktiviti-aktiviti sampingan bersama dengan tapak semayan tersebut, which is yang kalau kat sini saya highlight adalah eco pelancongan bagi kelestarian komuniti setempat lah, penduduk setempat sebab kadang-kadang orang melihat tapak semayan tumbuhan paya laut ni macam tak glamour kan berbanding dengan tapak semayan pokok-pokok biasa jadi mungkin dia rasa buat apa buat ni kan macam tak nampak dia punya potensi tapi nanti insya-Allah untuk sub projek ketiga akan menjelaskan perancangan untuk market ataupun pemasaran yang lebih detail, tetapi secara umumnya tapak semayan boleh membantu ke arah kelestarian ekonomi dan juga kelestarian alam sekitar sebab kita dah jaga tapak semayan tu kita buat secara yang lebih tersusun dan lestari Okey, so rasanya ini pun semua orang dah tahu kan apa itu tapak semayan. Tapi kepada yang tak tahu, inilah macam kita panggil children nursery kan. Macam mana kita jaga anak-anak kita di pusat jagaan tu. Samalah macam tapak semayan maknanya kita jaga dia dengan baik dan inilah kawasan di mana kita seolah-olah memberikan sepenuh kasih sayang kepada benih-benih bakau yang kita ada jadi cumanya isunya di sini adakah kita melihat tapak semayan tu sebagai sesuatu yang kita hargai sangat ataupun kita hanya melihat dia sebagai satu store ataupun satu ruang untuk kita letak pokok. Tidak jadi di sinilah konsep ataupun kefahaman ataupun kesedaran tentang tapak semayan tu perlu ada sebab inilah permulaannya tumbuhan itu akan hidup subur dan boleh kekal lah hidup lama di tapak jadi di tapak semayan inilah yang kita perlu lihat lebih serius lebih serius agar bila kita tanam semula ataupun kita tanam di tempat lain walaupun kita jual di tempat lain, insya-Allah anak benih yang kita bawa tu adalah anak benih yang baik untuk kita sama-sama jaga dan pelihara nantilah. Okey. Dan bagi penubuhan tapak semayan ni sebenarnya dia ada banyak kriteria tetapi yang spesifik kepada hutan paya bakau ataupun spesies bakau yang utamanya lah saya ambil ni pun sedikit saja jadi saya rasa mungkin tadi tu lagi mungkin lebih pakar daripada saya on this
pemilihan lokasi dan keadaan semayan ejaan tu tak apa ni. Okey, dia mestilah tempat yang rendah. Maksud rendah ni di sini adalah dia memerlukan air untuk untuk bertakung maknanya kita tak boleh letak di tempat yang tinggi dan mestilah topografi yang mendatar, maknanya tempat yang mendatar lah, flat area dan tidak terdedah kepada angin kencang. Yelah kita faham kalau baby kan kita kena jaga dia, tak boleh nak kasar-kasar, lasak-lasak kan. Samalah juga konsep dia dengan pokok ni. Jadi dia tak boleh terdedah kepada angin kencang dan juga dekat dengan lokasi penanaman. Maksudnya di sini bila kita nak pindahkan, tidaklah kita kena bawa dia jauh dan mungkin akan ada gangguan dari segi masa kita mengangkut dia maknanya dalam proses pengangkutan tu ada masalah nanti. Jadi seboleh mungkin tetapi bukan kata tak boleh, tapi dengan syarat kita menjaga dia lah. Okey, dan juga dekat dengan sumber media, maknanya media penanaman tadi which is paya bakau tu sendirilah dan juga tenaga kerja yang mencukupi Maknanya di sini kadang-kadang macam kita rasa tapak sembahyang ni tak perlulah ramai orang kan. Tapi bukan maksud tak perlu ramai, tapi perlu ada orang yang menjaganya dengan baik Yang ini saya rasa penduduk kampung boleh memainkan peranan adik-adik kakak-kakak semua. Sebab mungkinlah cuti-cuti ni, waktu-waktu PKP ni saya rasa tak salah kalau kita datang memberi sumbangan sukarela ke macam mana ke, kita bantu tapak sembahyang yang sedia ada ni untuk kita perkasakan lagi agar kerja-kerja di situ lebih nampak, lebih tersusun agar pokok-pokok yang ada pun nampak lebih terpelihara. Okay, so that's why kalau kita rasa tapak sembahyang ni kita kena berikan sepenuh tumpuan kepada pembangunan tersebut. Dan juga dia juga selalunya dia akan dipengaruhi oleh air pasang surut sebab seperti natural dia pun memang begitu. Jadi that's why tempat yang paling baik adalah di tempat yang mengalami keadaan ekologi dan suasana yang sebaik sama dengan yang tempat yang dia akan ditanam. Okay, so sebab itulah tapak sembahyang bagi spesies bakau ni perlulah di dalam kawasan bakau itu sendiri. Okay, so kita tak bolehlah buat dia jauh daripada kawasan bakau dan juga bebas dari gelombang secara langsung. Sorry, itu dah ayat yang dah lebih kurang sama tadilah. Maknanya tak boleh terus ada air yang banyak arus untuk mengganggu gugat anak benih tersebut. Okay, tapi untuk tanaman pantai yang lain, sebab saya ada buat juga kolom untuk tanaman pantai. So kadang-kadang kita confuse hutan paya laut ni ada dua spesies, dua grup kumpulan yang berbeza lah. Satu kumpulan bakau, satu lagi kumpulan yang bukan bakau lah. Jadi yang untuk tumbuhan bukan bakau tu mungkin sebahagiannya tidak dipengaruhi oleh air pasang surut. So ada banyak list dia lah. Nanti saya akan tunjukkan juga, share a few. Yang ini juga salah satulah which is salinity ataupun kemasinan air tu maknanya dia ada percentage lah nak kata sebab ini pun saya ambil daripada journal so saya tak pasti dari segi the range tu maknanya lebih kurang daripada 30% dan dia juga dari segi medium mestilah berlumpur dan ada sedikit berpasir. So that's why kalau kadang-kadang kita tengok kalau kita letak tanah biasa, kadang-kadang dia tak menjadi anak-anak benih ni. Okay. Alright, and then dari segi teknik penyediaan, ini yang 3 yang biasa digunakan. So cuma cara ataupun bahan yang digunakan ini adalah bahan yang biasa digunakan tetapi saya agak sensitif sikit lah dengan penggunaan plastik cuma apa yang saya harapkan di sini kita boleh sama-sama untuk mencuba ataupun kreatif inovatif untuk menukarkan bahan-bahan plastik ni kepada bahan lain yang mudah terlerai contoh kalau guni yang pakai bukan guni beras tu plastik sekarang ni kan yang pakai macam jute tu kan so kalau yang itu insya-Allah dia boleh lebih cepat terlerai jadi kalau boleh kita akan menggunakan
bahan-bahan yang biodegradable lah. Walaupun agak sukar ataupun agak susah, tetapi inisiatif ini kita kena sentiasa cuba perbaikilah. Kalau macam contoh botol-botol plastik yang terpakai pun saya rasa memang banyak dah telah digunakan. Bukan kata tak baik, tetapi kita kena pastikan botol-botol plastik tu tidak terbuang ke laut, ke sungai ataupun ke laut. Jadi memang itulah, aktiviti ni bukan macam simple ataupun kata lepas habis buang campak, tidak. Kita kena jaga semua ni. Okay. Alright, and then ini pun saya rasa semua dah sedia maklum dan juga 4 teknik ujian penyimpanan sama ada disimpan di dalam guni, disimpan di dalam air secara direct dan juga di dalam air laut, dalam air laut secara direct. Yang saya rasa 1, 2 ni dulu Cik Sazwan ada tunjuk dah ada dibuat dan juga disimpan di dalam vermiculite basah. Ini yang terbaik. Okey, vermiculite ni adalah satu bahan media penanaman yang dibuat lah, maknanya it's a production bukannya natural. Dan kenapa dia kata terbaik, sebab dia ringan berbanding tanah lah, maknanya mudah untuk memudahkan pencambahan tetapi kos dia agak tinggi lah berbanding kalau kita letak dalam tanah biasa, lumpur biasa. Jadi that's why benda-benda ni walaupun dalam literature ataupun dalam ni kata terbaik, tetapi bergantung kepada kita juga. Bagi saya kita kena lebih kreatif lah menggunakan bahan-bahan asli kita. Tapi kalau nak beli memang cost lah kan, kita pun faham kalau boleh kita nak cuba elakkan. Dan aktiviti lain yang terlibat dalam pembangunan ni pun saya rasa kita boleh edit lah, mana tambah-tambah sebab ini hanya sebahagian daripada yang kita boleh terfikir sekarang. Tetapi saya rasa banyak lagi aktiviti ataupun inisiatif yang kita boleh buat untuk menjadikan tapak semayang kita tu lebih kondusif, maknanya lebih selesa untuk kita duduk, kita buat kerja di situ bersama dengan penduduk kampung. So nampak lebih ceria. Maknanya aktiviti kita tu sentiasa akan ada penambahbaikan, ada program. Dan saya rasa Kampung Sungai Timun dah mula dah lama seperti yang diberitahu tadi. Cuma involvement yang sentiasa ataupun penglibatan yang serius daripada pihak penduduk kampung tu yang kita kena galakkan lagi lah bagi saya. Okey, so yang ini pun saya rasa tapak semayang lestari ni secara umumnya semua orang faham. Bila kita kata lestari, dia mestilah seimbang dari segi aspek alam sekitar, sosial dan juga ekonomi. Jadi kalau kita ada satu tapak semayang, secara automatiknya kita dah menjaga alam sekitar kita dan ia juga memberi pulangan kepada ekonomi dengan bila kita mampu menjualnya nanti dengan bantuan kita belajar macam mana nak pasarkan anak-anak benih ni. Dan secara impact kepada sosial pun komuniti ni akan lebih well-being, maknanya kesejahteraan komuniti tu akan lebih terjaga dengan yalah kita aktif buat aktiviti, kita lebih sihat, udara lebih baik, udara lebih bersih di situ. Maknanya kampung tu akan jadi kampung yang orang yang sihat dengan aktiviti-aktiviti yang sihat lah, seperti apa yang kita cuba buat nanti. Okey, so jadi inisiatif tapak semayang merupakan salah satu cara lah untuk kita ke arah kelestarian. Bukan kata tapak semayang saja, ada banyak lagi cara lain. Ini pun antara yang tadilah. Alright, and then apa yang kami cuba highlight untuk pagi ni sebenarnya adalah bagaimana kita cuba melihat tapak semayang itu sebagai satu tempat yang kita boleh kunjung, kita boleh buat aktiviti bersama-sama dengan adanya program-program dan juga ruang-ruang yang lebih kondusif lah. Okay. So ini kita punya tapak. Alright, ini kita akan skip sikit. Okey, ini adalah antara lah kita dah dapat kenal pasti kawasan yang sedia ada kita tu memang kita hanya ada satu bangsal kan.
Tapi kita merasakan dalam satu-satu pembinaan tapak semayan kita perlulah ada kawasan yang betul-betul khusus. Contohnya kita ada bangunan untuk bangunan pentadbiran lah, maknanya ada office lah, ada pejabat kecil sebab kita ni nak buat bisnes kan, mesti serius maknanya kalau kita dah start buat pembangunan tapak semayan, kita kena fikir sebagai seorang usahawan jadi kita mesti ada satu office ataupun satu ruang pejabat walaupun kecil tetapi dia berfungsi untuk pejabat lah. Okey, dan kita ada store maknanya store tu kita perlu asingkan sebenarnya daripada pejabat maknanya bila kita meletakkan barang, kita susun dia cantik-cantik elok-elok supaya pengurusan kita lebih mudah dan tersusun Jadi bila kita allocate fungsi-fungsi yang tertentu ini, dia akan lebih menampakkan pembangunan kita lebih lestari. Sebagai contoh saya bagi tahu banyak tapak-tapak semayan ni kita tak susun maknanya ada racun, ada baja, semua kita letak satu tempat Padahal semua benda tu perlulah diasingkan kerana dia mencemarkan udara pengudaraan dan juga kualiti udara Tapi mungkin tak ramai yang tahu dan rasa benda tu mungkin dia ambil mudahlah, ambil ringan Okey, so secara umumnya kita melihat tapak semayan tu perlulah dihubungkan antara satu ruang dengan ruang yang lain Jadi that's why ini cadangan awal lah, tapi saya rasa banyak kita boleh ubah suai lagi disebabkan kami tak pergi tapak lebih detail, lebih terperinci. Jadi saya mungkin secara konsepnya begini lebih kurang, tetapi bila realiti dia mungkin di tapak tu pun kami dah tak pasti, dah mungkin dah berubah dah pun tempat yang sedia ada tu. Jadi maksudnya di sini kita akan berhubung daripada satu ruang ke ruang yang lain, akan ada kita buat macam bukan jambatan, kita panggil boardwalk ataupun laluan lah laluan atas air dan itu juga boleh membantu dari aspek pertumbuhan anak-anak benih bakar tu tidak terganggu sebab kita tidak akan kacau di apa yang dia ada di dalam permukaan air so kita akan buat dia di atas permukaan air alright. Dan ini juga merupakan antara lah yang kita nampak boleh dibangunkan di Kampung Sungai Timun. Sebagai contoh yang nombor 1 tu, kita boleh mungkin menjadikan dia yelah bila orang datang tu orang akan nampak wah ada sesuatu lah, ada papan tanda tunjuk arah dan juga kita mungkin juga boleh adakan jeti supaya bila pelancong ke datang, dia boleh terus datang ke nursery ke tapak semayan kita. Dan di situ dia boleh terus membuat aktiviti bersama dengan penduduk kampung. Jadi maknanya aktiviti di tapak semayan tu bukan bersifat tapak semayan sahaja, dia boleh bersifat eko pelancongan juga bersama dengan eko pelancongan dan ini akan menarik lagi lah pengunjung sukarelawan untuk datang dan sama-sama terlibat. So jadi akan lebih happening lah lebih ceria untuk di tapak semayan tersebut. Okey, dan juga bila kita berkata tentang kawasan pemeliharaan, bila kita nak masuk kepada yalah kita akan masuk lagi ke dalam hutan untuk mencari anak-anak benih dan juga untuk aktiviti pemeliharaan lah. Jadi di sinilah kita merasakan laluan dan juga treatment ataupun rawatan di ekologi tersebut perlu dilihat secara lebih terperinci lah. Jadi aktiviti fishing pun boleh berlaku, tetapi tidaklah di situ kita mungkin boleh bawa orang fishing ke tempat spot fishing yang lebih baik lah. Bukan sebab di situ ada anak-anak ikan kan, benih-benih ikan ni semua kita kena jaga jadi itu yang saya difahamkan di sana pun ada buaya, ada kelip-kelip di sinilah kita kena libatkan penduduk kampung dengan eksplorasi di pesisiran Sungai Kampung Timun
Kampung Sungai Timun disebabkan lokasi yang tertentu, contoh nak pergi tengok udang galah walaupun yalah sekarang ni saya tak pasti tadi musim udang galah ke apa tadi saya terdengar tadi. Jadi mungkin orang boleh pergi ke tempat yang tertentu untuk melihat bagaimana udang galah ditangkap. Jadi aktiviti di tapak semayan juga akan dilibatkan dengan aktiviti-aktiviti pemeliharaan hutan paya laut yang lain because dia ada kesinambungan di situ. Okey, so saya rasa yang ini merupakan data-data yang kita ada saja dan saya harap sangat selepas ini kita akan saling berhubungan untuk kita sama-sama kemaskini data kami. Sebagai contohnya kita ada tanaman bakau, list tanaman bakau, tetapi ini belum saya boleh kata final lah. Jadi kalau cik siapa tadi, saya terlupa lah pula nama tadi, cik siapa Hasbun daripada MNS tadi. Tak nampak. Cik Habibun. Habibun, sorry, minta maaf. Saya tak nampak nama tu sebab dah tekan slide ni kan, Habibun. Okey, mungkin nanti kita boleh berurusan lah sebab nama-nama ni pun saya rasa Cik Habibun lagi lebih update ni dengan pokok-pokok yang sedia ada di pesisiran Sungai Timun ni. Dan amat kami haraplah kerjasama antara kita dengan penduduk kampung, dengan MNS, Jabatan Hutan, insya-Allah kalau kita boleh dapat jumpa nanti dengan data-data yang kami ada lah. Okey, sekejap. Yang ini juga adalah semualah data-data kami yang kita rasa penduduk kampung lagi pandai ni. Memang dia orang lebih faham, lebih pakar nak guna berus putih ni untuk apa, dan dalam masakan ke apa mungkin dia orang lagi lebih mahir ataupun lebih pakar. Dan saya difahamkan memang ada untuk perubatan tumbuh putih ni. In fact kalau saya pergi ke tempat-tempat lain, kalau orang asli berjumpa dengan orang-orang asli, memang kadang-kadang ada lagi yang lebih autentik lah sebab dia orang lebih banyak berhubungan dengan pokok-pokok spesies bakau, especially lah spesies bakau. Tapi bukan kata bakau saja, kita akan cuba dapatkan spesies bakau dan juga yang hutan paya laut yang lain jugalah. Okey, cuma di Kampung Sungai Timun ni kebanyakannya memang bakau kan. Jadi kita mungkin banyaknya di sinilah, tapi bukan kata yang lain tu kita tidak hiraukan, tidak Sebab tapak semayan kita pun kita bukan hanya berfokus kepada spesies bakau, kita juga akan open buka lagi kepada spesies-spesies lain yang kita rasakan berpotensi Jadi nanti untuk slide yang ketiga kita mungkin boleh belajar macam mana kita nak pasarkan nanti spesies-spesies yang berpotensi ini untuk kita majukan tapak semayan kita. So secara ringkas, secara kesimpulannya sebelum saya mengundur diri, saya amat berharap yang saya rasa ilmu ataupun projek ni lah, projek tapak semayan ni saya rasa amat penting. Bukan untuk semata-mata sebab kita dah ada tapak semayan kita terpaksa buat, tidak tetapi kita kena fikirkan sesuatu agar pembangunan ni tidak berhenti di sini saja, dia akan berterusan kerana saya amat yakin dengan adanya pelan induk yang lebih baik, lebih komprehensif, kita boleh majukan ke pihak-pihak yang berkepentingan untuk kita dapatkan sumber-sumber keuangan membantulah. Contohnya kita boleh kalau di pihak contohlah Jabatan Perhutanan contohlah mungkin dia boleh bantu dari memberi sumber-sumber anak benih, contoh dia benih pokok-pokok hutan tetapi ada juga jabatan lain ataupun majlis daerah contohnya boleh membantu dari aspek infrastruktur untuk membuat tadilah boardwalk tadi contohnya daripada JLN, Jabatan Lanskap Negara mungkin boleh membantu sebab bagi saya ia satu projek yang amat berpotensi dan tidak banyak ada di Malaysia lagi projek yang seumpama ini. Jadi saya menyerulah penduduk kampung semua dan war-warkanlah maklumat ini agar komitmen daripada semua kita akan dapat dan
InsyaAllah bila kita dah ada komitmen, sebab komitmen ni tak semestinya saya kena jadi usahawan, tidak. Kalau kita jadi sukarelawan pun Alhamdulillah, maknanya minggu-minggu adik-adik yang masih bersekolah tu, waktu cuti-cuti sekolah masih boleh terlibat dalam aktiviti di tapak semayan. Dan untuk itu saya ada satu borang maklum balas yang saya tutup yang ni dulu sebab dia tak boleh terus share, dia kena stop yang ni. Saya kena share semula. Okey, untuk borang maklum balas saya panggil borang maklum balas lah tetapi dia macam kuis juga sebenarnya Prof Fadil. Tetapi dia tak seronok macam Prof Fadil punya lah, ada background music semua Yang ini adik-adik semua kena isi dalam masa yang adik-adik semua rasa masa lapang lah masa lapang. Tetapi kalau lihat kepada soalan-soalan dia, soalan dan juga apa yang saya cuba harapkan daripada semua untuk contribute untuk menyumbang adalah saya kena tick dulu ni masalahnya sekejap. Kalau tidak saya tak boleh pergi kepada ni. Tolong isi semua maklumat sebab hadiah akan diberi. Jadi saya akan hantar hadiah terus ke pintu rumah masing-masing. Jadi kalau boleh jangan bagi alamat salah lah nama dan alamat yang betul untuk sampai ke rumah. InsyaAllah saya akan hantar melalui e-post hadiah kepada yang menjawab kepada yang menjawab. Tak kira betul salah sebab soalan ni bukan ada betul salah sangatlah, ada yang betul salah. Contohnya yang inilah, tapi ini soalan ni kacang aja Dan saya lebih kepada nak maklum balas. Maknanya contohnya senarakan 5 nama pokok bakau yang biasa adik-adik semua lihat di pesisiran Sungai Timur. Yang ini pun kacang aja kan. Dah biasa hari-hari dah nampak pokok-pokok tu. Jadi nak tulis setakat 5 tu saya rasa tak ada masalah Cuma yang saya harapkan kena ada bukti. Kena ada bukti maknanya kenalah ambil gambar bersama dengan pokok tersebut. So boleh selfie lah sebab rasanya semua orang pandai selfie sekarang ni, dah suka selfie. Jadi selfie ataupun minta orang ambilkan gambar bersama dengan pokok yang disenaraikan tadi. Jadi kalau dengan berembang contohnya, berembang tu kat belakang kita contohnya, dah ambil gambar, mungkin you boleh ambil juga gambar you tengah menanam pokok berembang, menanam anak benih pokok berembang. Boleh, bagus diharapkan sangat. Okey, jadi baca soalan ni dan adalah gambar-gambar yang diharapkan dapat diletakkan bersamalah dalam borang ni. Okey, dan yang lain-lain ni ada soalan yang setakat ialah bagi nama, mungkin ya tidak macam tu je lah serangga perosak ini pun saya rasa dah biasa tengok dan boleh bagilah haiwan perosak contohnya kambing kan makan daun contoh ataupun apa lagi khinzir makan kan, tapi tak tahulah situ ada banyak ke tak kan. So boleh letaklah apa-apa juga. Dan ada sampai 9 soalan okey, 9 soalan So saya submission ataupun penyerahan borang ini saya bagi dalam 1 minggu. So maknanya hari Sabtu depan sebelum pukul 5 tuan-tuan perempuan semua diharapkan telah submit lah, tekan butang hijau ni lah tekan butang hijau ni untuk submit Jadi insyaAllah kita akan hantar hadiah sebaik saja tuan-tuan perempuan semua, adik-adik semua menyerahkan borang maklum balas tersebutlah kepada pihak kami. So jangan salah letak alamat minta tolong dan tapi setakat ini memang selarai nama kita memang hanya ada yang 11 orang tu lah. Syazwan, ada ahli bertambah ke Syazwan? Syazwan masih ada? Buat masa ni dia ada.
Okey. In case ada, kena bagi tahu sekali dululah. Saya cadangkan doktor open lain-lain untuk nama. Tapi kena beritahu dululah sebab saya dah ready sekarang ni hadiah untuk 11 orang lah kalau yang menjawab soalan ni. Baik. Okay. Suara Syazwan macam jauh sangat. Saya yang salah, yang tak dengar. Mic saya problem agak ni doktor. Oh, okey, tak apa. Okey. So saya bagi pihak saya dan kumpulan saya rasa sampai di sini saja, dan segala yang baik itu datang daripada Allah, dan kalau ada kelemahan saya harap sangat kita sama-sama boleh bantu memperbaikilah, sebab komitmen ni saya rasa bukan daripada kami saja. Saya amat mengharapkan komitmen daripada tuan-tuan puan sekalian untuk sama-sama menyumbang buah fikiran lah untuk kita memperbaiki tapak semaya yang sedia ada yang ada di Kampung Sungai Timun. So untuk itu terima kasih, dan saya pulangkan kembali kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Safura Muhammad di atas perkongsiannya tadi.